Semakin dilupakan namun masih diperlukan. Legasi kilang mancis tertua di Malaysia. Perjuangan anak-anak Vietnam mengejar impian ke sekolah. Dan kisah insan memartabatkan seni kelarai buluh. Semuanya selepas ini. Kota Baru, ibu negeri Serambi Mekah, Kelantan Darul Naim. Di sini terletaknya salah sebuah kilang mancis yang masih lagi bertahan sehingga ke hari ini. Kilang Mancis Kelantan, sebuah gedung penghasilan mancis atau lebih dikenali masyarakat setempat dengan panggilan KC. Ia dibuka dan beroperasi secara rasmi sejak tahun 1933. Yang ini adalah kilang mancis yang terlama di Malaysia. Cak Lada adalah yang paling lama di Malaysia dan ada Cak Helang lagi dan Cak Bintang. Asalnya keturunan India yang mentubuhkan kilang inilah. Dan ayah saya mengambil alih pada tahun 1983 bersama dan 5-6 orang kawan dia lah. Dan mengambil alih sepenuhnya pada 1995. Ayah saya arah saya masuk kilang ni untuk membantunya lah. Dengan pak saudara saya dan kakak saya lah. Kru Majalah 3 dibawa pemilik kilang, Tan Chong San, untuk melihat sendiri operasi penghasilan mancis keluaran syarikatnya ini. Proses penghasilan mancis di sini masih lagi mengekalkan cara lama yang diguna pakai sejak turun-temurun. Seperti objek-objek lain yang telah lama diguna pakai oleh masyarakat setempat, mancis juga menghadapi saingan objek-objek yang lebih moden seperti pemetik api. Jadi persoalannya, adakah mancis akan terus mampu mempertahankan diri di sebalik saingan pemetik api dan permintaan masyarakat setempat yang semakin lama semakin berkurang. Penghasilan sekotak mancis secara amnya terbahagi kepada dua, iaitu penyediaan kotak dan batang mancisnya. Bahagian dalam kotak mancis dihasilkan di sini menggunakan kepingan kayu nipis yang kemudian dibentuk mesin ini. Kepingan kayu yang dibentuk kemudian dibalut kertas biru yang dilekat menggunakan gam kanji buatan sendiri. Dahulunya, kepingan kayu tempatan digunakan, namun harga yang semakin mahal memaksa mereka menggunakan kayu yang diimport dari China. Selepas proses menghasilkan bahagian dalam kotak mancis, bongkah itu kemudian dibawa ke ketuha bersuhu lebih 200 darjah Celsius untuk dikeringkan. Dahulunya, lebih 2 juta kotak mancis mampu dihasilkan sebulan. Namun ia kini berkurangan disebabkan kekangan kewangan dan permintaan yang menurun. Pada masa 90-an tu, pengeluaran mancis satu hari lebih kurang 200 peti satu hari dan pekerja-pekerja bekerja sehingga pukul 10 malam dan satu hari kita menjalankan 2 shift pukul 5 pagi hingga 2 petang dan 2 petang hingga 10 malam. Dan pasarannya masih banyak
pendapat permintaannya pun banyak. Tan Chong San, anak jati Kota Baru yang mewarisi perniagaan mancis ini daripada bapanya sejak lebih sedekat lalu. Berusia 44 tahun, dia anak bongsu daripada 2 orang adik-beradik. Tan tidak pernah menyangka mancis menjadi punca pencarian rezekinya. Pada mulanya saya masuk ke kilang ni berasa tak biasalah kerana tidak pernah melihat bagaimana mancis Cak Lada ini dibuat. So mengajakkan pihak yang pekerja lama untuk mengajar saya menjalankan tugas-tugas mancis ini dibuat dan melihat mancis ini di pasarannya dan memproses obat dia dan mentimbangkan obat dia dan mencampur obat dia untuk menjadikan kepala mancis lah. Salah seorang pekerja lama yang ditagih ilmu dan pengalamannya oleh Tan ialah Mahmud Muhammad Nur. Mahmud berusia 80 tahun, sudah lebih 2 dekad bekerja di kilang mancis Kelantan. Pesara tentera ini bermula sebagai pekerja bawahan, tetapi berkat kesabaran dan ketekunannya, dia kini ditugaskan sebagai penyelia kilang. Juga saya kira-kira production hari keluar masuk, berapa banyak keluar di kilang ni, macam batang berapa banyak, kotak berapa banyak, kita kena rekod lah. Petang pukul 5:30 dah habis kerja, saya kena rekod semua barang-barang dalam kilang tu untuk bagi ke manager besok pagi. Sebagai seorang bekas tentera, disiplin semasa bekerja sememangnya dititik beratkan Mahmud. Oleh itu, dia akan memantau pergerakan dan kerja yang dilakukan lebih 30 orang staf di bawah seliaannya. Hubungan baik dengan pekerja memudahkan tugas Mahmud. Namun kadangkala ada yang mengambil kesempatan. Cabaran untuk saya tak banyak sangatlah. Cabaran tu bolehlah kalau pasal pekerja-pekerja ini ada yang tak berapa datang kerja, ada masalah, banyak cabaran daripada saya lah. Tak selalu tak cukup orang nak buat kerja lah. Tak pernah penuh kedatangan attendant dia datang kedatangan kerja. Itu cabaran untuk saya lah. Mancis terbahagi kepada 2 jenis, iaitu mancis fleksibel yang boleh dinyalakan di mana-mana permukaan kesat dan mancis keselamatan yang hanya boleh digesek pada permukaan khas di kotak mancis. Kilang Mancis Kelantan hanya mengeluarkan mancis keselamatan sejak awal penubuhannya. Di sini, campuran 4 bahan kimia iaitu kalium klorat, sulfur, kanji dan silika digunakan untuk membuat kepala mancis. Campuran ini diadun 2 kali seminggu untuk dijadikan stok simpanan. Proses menghasilkan batang mancis sebuah proses yang rumit. Batang kosong diasingkan sebelum dimasukkan ke dalam mesin yang akan mengadun batang itu dengan campuran khas. Campuran khas ini terdiri daripada cecair mudah bakar seakan-akan lilin. Ia dicampur bagi memudahkan pembakaran batang sehingga penghujung. Batang mancis yang siap diadun kemudian disusun dengan rapi bagi proses seterusnya, proses menghasilkan kepalanya. Batang mancis direndam ke dalam campuran kimia belerang untuk membentuk bahagian terpenting ini. Ia seterusnya akan dikeringkan untuk membentuk kepala mancis. Kualiti perlu dijaga. Kesilapan kecil bakal merosakkan penghasilan batang mancis itu. Paling susah adalah kepala mancis lah. Kerana dia menggunakan 4 jenis bahan chemical untuk membuatkan kepala dia. So timbang dia untuk memproses kepala dia, itu yang paling susah lah. Nak menjadikan kepala dia lah. Menggunakan 4 jenis belerang lah, gam dia lah, itulah yang paling susah lah yang untuk membuat. Yang lain tu mudahlah untuk membuas. Batang mancis yang sudah siap kemudiannya dibawa pekerja ke sebuah lagi mesin. Kali ini, ia akan dimasukkan pula ke dalam kotaknya. Dahulu pada zaman kemuncaknya, kilang mancis Kelantan
mampu memproses lebih 200,000 kotak sehari dengan bantuan hampir 300 orang pekerja. Sekarang hanya 2/5 daripada jumlah itu dapat dikeluarkan. Itu tak tentu lah terpulang atas daripada Malaysia. Kadang-kadang kita boleh buat keluar 50 kartun satu hari, kadang-kadang tu lebih, kadang-kadang kurang, terpulang atas mesin lah. Kalau mesin tu tak rusak, banyaklah keluar sikit dah. Kalau mesin tu rusak, kurang sikit lah. Kalau orang kedatangan kuranglah keluar production dia tu. Itulah, kalau banyak orang datang, banyak sikit lah. Kotak yang sudah dipenuhkan dengan batang mancis kemudiannya dibawa ke bahagian pembukusan. Dengan bantuan mesin kecil ini, kotak mancis dikumpul dan dibungkus menjadi karton. Satu karton mempunyai 12 kotak mancis. Bahagian atasnya pula dilekatkan jenama cap lada, jenama perdagangan yang memasyurkan kilang mancis Kelantan. Biar di asas arus pemodenan, selagi terdaya, Tan dan anak buahnya akan meneruskan warisan pembuatan mancis di kilang ini. Tiada rancang yang lain, kita akan berterus menjalankan kilang mancis ini sehingga ke penhujung lah. Tengok, melihatlah berapa lama lagi boleh tahan dan berapa lama lagi jualan dia akan terus berjual ke. Boleh sehingga berapa lama lah kita harapkan begitulah. Harap ke perniagaan ini boleh berjalan sehingga seterusnya lah. Kualiti mancis yang tinggi sejak dahulu kelebihan bagi syarikat mancis Kelantan. Lebih 8 dekad, tradisi penghasilan mancis ini tetap diteruskan walau berdepan cabaran. Namun sampai bila ia mampu bertahan? Persoalan yang setakat ini tiada jawapan. Tetapi untuk sementara waktu, biarkan legasi gesek cap lada terus menyala. Selepas ini, kisah kepayahan anak-anak Delta Mekong mengejar impian ke sekolah. Anak-anak ini mempunyai cita-cita besar seperti kanak-kanak lain. Namun kesempitan hidup menyebabkan mereka perlu bekerja keras demi mengisi dada dengan ilmu. Mereka sanggup melakukan apa sahaja asalkan tidak ketinggalan mendapat pelajaran. Ini kisah perjuangan hidup anak-anak Vietnam di 3 buah kawasan berlainan untuk mengejar impian ke sekolah. Kampung Hausan di Phan Rang, Vietnam. Di kampung inilah Trung berusia 10 tahun mencari rezeki demi menampung perbelanjaannya ke sekolah. Trung antara anak tempatan kampung ini yang mempunyai iltizam tinggi. Biar hidup miskin, tapi bukan miskin ilmu. Pak này bà lai thầy, bà lai thôn nước thôn Bạch Đá. Phan Rang, sebuah bandar terletak di wilayah Ninh Thuan. Jaraknya 338 km dari bandar Ho Chi Minh. Kemarau panjang di sini menyebabkan ibu bapa Trung serta orang dewasa yang lain terpaksa bekerja di luar kampung dan hanya pulang setahun sekali. Ketiadaan ibu bapanya menyebabkan Trung perlu mencari dan menjual najis lembu demi mendapatkan duit untuk makanan dan perbelanjaan sekolah. Trung meminati bahasa Inggeris. Namun bayaran yuran sebanyak 12,000 Vietnam dong iaitu bersamaan dengan RM2.25 perlu dibayar setiap bulan untuk mempelajari bahasa Inggeris. Esok adalah tarikh akhir dia perlu membayar yuran kelas bahasa Inggerisnya. Bác Việt từng tâm bao đọc kê. Vừa bao. Hiện nay là từng khá tâm bao. Bà bao biết bằng tức là bằng căn. Hiện nay từng bà bao. Mắc cười.
Ini sumber pendapatan Trung dan rakannya. Nó chỉ ngậm thuốc nhói. Ai nhá hả? Gì cũng nói. Hanya najis lembu yang sudah kering akan dikutip dan misinya setiap hari perlu memastikan karung yang dibawa sentiasa penuh. Dengan cara ini, Trung dapat meneruskan impiannya menerokai bahasa Inggeris. Sepeninggalan ibu bapanya yang merantau, Trung kini tinggal bersama abangnya, Trio. Pada kebiasaannya, abangnya ini yang akan mengajar Trung bahasa Vietnam. Trio, sama seperti Trung, juga terpaksa mencari dan menjual najis lembu untuk menara hidup mereka dua beradik. Anh, mấy giờ đi lượm phân bò? Khoảng 1 giờ. Vợ ông con. Dạ. Mấy con cho con phải. Anh chiều nay em mệt quá, em không đi lượm phân. Em cố gắng chị đi lượm đi để có tiền mua trứng. Dạ. Lâu rồi mình chưa ăn thịt heo. Đi lượm phân bò để có tiền mua thịt heo ăn. Dạ. Bao nhiêu tạo phân bò mua được thịt heo? 2 bao. Dạ. Em thích ăn thịt hơn hay học tiếng Anh hơn? Dạ, học tiếng Anh hơn. Em có thêm 1 ngày để anh đi lượm phân, có tiền nộp tiếng Anh. Dạ. Demi untuk mempelajari bahasa Inggeris, Trung menguatkan azam untuk mendapatkan wang. Hampir 600 km dari Phan Rang, terletaknya Pulau Hong Ngang, pulau terpencil yang turut mempunyai kisah yang sama seperti Trung. Lek, seorang anak nelayan berusia 10 tahun. Pulau kecil ini terletak di persekitaran Pulau Nam Du dan merupakan pusat penempatan masyarakat Nam Du. Kebanyakan anak nelayan di sekitar pulau ini tidak bersekolah kerana lokasinya yang jauh dan cara hidup mereka sebagai nelayan. Namun bagi Lek, dia mempunyai hasrat untuk meluaskan lagi ilmu pengetahuannya. Beberapa hari lagi, Lek akan menduduki peperiksaan untuk ke sekolah menengah rendah pada tahun hadapan. Dia tidak pasti sama ada dia mampu untuk meneruskan pelajarannya ataupun tidak. Pulau yang kecil ini hanya mempunyai satu kelas belajar kerana penduduk tempatan di sini tidak lebih dari 10 buah rumah. Tien merupakan satu-satunya guru yang mengajar di pulau ini. Walaupun jumlah pelajarnya tidak ramai, Tien tetap memberi pelajaran kepada anak-anak di Pulau Hong Ngang. Bagi menyambung pelajaran ke menengah rendah, anak-anak di sini perlu merantau ke Pulau Hong Hiu ataupun ke bandar. Có trường cấp 2 hoặc là vào đất liền để học tiếp. Còn không á, thì ở lại đây đi cào. Lek tinggal bersama bapa dan ibu tirinya. Oleh kerana sumber kewangan mereka terhad, ibu tiri Lek kurang setuju dengan hasrat Lek untuk menyambung pelajarannya. Mình vô đất liền là điều kiện nó khó khăn lắm. Nhà không có nữa, không có chỗ mà ở nữa, mướn nhà trọ ở nữa chứ trong đất liền chứ không phải học ở hòn nữa. Di usia 10 tahun, Lek menggunakan masa lapangnya dengan mencari rezeki dengan mengambil upah memberi makan ikan di sangkar dan menangkap hasil laut untuk dijual. Lek perlu mendapatkan hasil jualan yang banyak dan perlu menabung demi menampung dirinya untuk menyambung pelajaran ke menengah rendah. Ta bắt làm mồi cho cá lớn, không thì cũng làm khô. Tinggal 20 hari saja untuk Lek sebelum dia menduduki peperiksaan kemasukan menengah rendah. Dia masih tidak pasti sama ada dia akan hadir menduduki peperiksaan tersebut atau impiannya hanya tinggal angan-angan sahaja. Chỗ bên đó ở. Nếu không được thì em không thi chuyển cấp nữa.
Nếu được đi học tiếp, Meskipun hasratnya masih samar, Lex tak perlu berusaha dan membantu bapanya mencari rezeki untuk keluarga. khi em còn ở đây. Selepas ini, misi Tao dan Nia mencari wang demi untuk menanggung persekolahan. Mampukah impian dua beradik ini tercapai? Mai là đến hạn nộp tiền học của chị. Chị nói với mẹ. Chị nói với mẹ là chị đi làm, nhưng không phải vậy. 470 km dari Pulau Hongang, lokasi menuju ke Phan Thiet. Bandar ini merupakan antara lokasi pelancongan yang terkenal di Vietnam. Di sinilah juga dua adik-beradik Tao dan Nia mencari rezeki menerusi klinikan yang ada di lokasi ini. Gia đình em sinh sống tại Mũi Né. Chú trực cát không chú? Chú trực cát không? Nói chú ủng hộ giùm con nha. Sau giờ học, Tao dan Nia menyediakan perkhidmatan sewa papan luncur pasir. Itu antara jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh anak tempatan di sini setelah tamat waktu persekolahan mereka. Tao berusia 14 tahun, manakala adiknya Nia 10 tahun. Bagi setiap sewaan papan luncur, mereka akan mendapat upah sebanyak 20,000 Vietnam dong, iaitu bersamaan dengan RM3.70. Oleh itu, misi mereka pada hari ini adalah untuk mendapatkan sewaan papan luncur pasir sebanyak 250 kali bagi menampung bayaran yuran sekolah Tao sebanyak 5 juta Vietnam dong bersamaan dengan RM930. Ibu bapa mereka telah memberitahu bahawa mereka hanya mampu menanggung kos persekolahan untuk seorang sahaja pada tahun hadapan. Em đi làm buổi chiều từ khoảng 1 giờ rưỡi hoặc 2 giờ cho tới 5 hoặc 6 giờ chiều. Demi mencari duit lebih, Tao dan Nia perlu berjalan jauh untuk mendapatkan pelanggan. Mereka hanya ada 6 jam untuk mencapai misi sebelum tamat kerja. Setelah mencari selama 1 jam, mereka mendapat beberapa orang pelanggan. Kini Tao dan Nia perlu mencari lagi pelanggan yang berminat untuk mencuba luncur pasir. Khó, tấm dài quá. Họ đợt lấy tiền chào kêu nhược không nhược. Vậy à? Tiền đâu đi? Di sinilah tempat istirahat mereka. Di sini juga, Tao membantu adiknya membaca. Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò đảm bảo. đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò trong sản phẩm của cả nước các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến lương thực phẩm để phát triển sống biển, khai thác nuôi trồng trọt để hải sản, du lịch biển nhanh chóng. Quả nhé. Quả đây này. Là quả đấy. Quả đó. Sementara di Phan Rang, Trung dan rakannya terpaksa berlumba-lumba dengan kanak-kanak yang lain mencari najis lembu. Persaingan di kawasan yang sama menyebabkan Trung sukar untuk mendapatkan najis lembu yang banyak. Kini Trung dan rakannya hanya mempunyai 2 jam sahaja untuk mengumpul najis lembu. Pada usia 10 tahun, Trung dan rakannya sudah menggalas bebanan hidup. Tapi bagi Trung, dia pasti usahanya ini bukan sia-sia. Harai, khát lên mò của ta cây. Dia mahu mengubah nasibnya berbekalkan ilmu yang dikejar. Ngay, lỡ pa. Lỡ tiếp tiểu. Tuấn. Hơi giống. Giống chơi. Chân tầng phương á, hạt
chế a tẩy ta đơn ngã này phù ta ai ra chật tan chảy ngã hô này phù háng. Sementara di Phan Thiet, masa semakin suntuk. Tao dan Nya masih menunggu pelanggan. Mereka perlu mendapatkan lagi 200 sewaan dalam masa 2 jam sebelum waktu kerja berakhir. Jika mereka gagal, salah seorang daripada mereka tidak akan ke sekolah. Masa telah pun berlalu. Sebagai seorang kakak, Tao merasakan bahawa dia perlu terus bekerja dan meminta agar adiknya untuk terus menuntut ilmu. Tao sanggup berkorban demi masa depan adiknya. Chỉ học lớp 12 thôi. Nia berasa amat berat hati dan mengharapkan agar kakaknya juga dapat menyambung pelajaran. Namun di lubuk hati Tao, dia juga ingin menyambung pelajarannya kerana dia tahu hanya ilmu mampu membawa mereka keluar daripada kesusahan. Masihkah ada harapan lagi bagi mereka untuk bersama-sama sambung menuntut ilmu? Sementara di Pulau Hon Ngang, Lag masih runsing memikirkan nasibnya. Kata-kata ibu tirinya bermain di fikiran Lag. Namun anak nelayan ini tetap dengan pendiriannya untuk mencapai impiannya. Hari menjelang malam. Lag sedih mendengar apa yang dikatakan oleh ibu tirinya. Tanpa berfikir panjang, Lag berlari keluar menuju ke rumah cikgunya. Atas rasa bimbang, Cikgu Tin menghantar Lag pulang dan berbincang dengan ayahnya. Đồ đạc, sách vở, rồi là phương tiện luôn. Rồi lo con với thầy nha. Nha. Đi học nha. Sau không có đi cạo. 6, 7, 8, 9 luôn. Được chưa? Manakala Misi Trung dan rakannya percaya. Chào bác. Hôm nay hai đứa đi nhặt từ mấy giờ? 2 giờ. Được 2 bao hả? Dạ. Bác trả hai đứa 20.000. Hai đứa về nhanh kéo lạnh. Và đưa Dạ có đứa chị. giỏi. Setelah lebih dari setahun kemarau, akhirnya kampung ini menerima hujan. Good morning teacher. How are you? We fine. Thank you. How are you? 1, 2, 3, 4, 5. Số 2. 3. Chú. Trưng nào học Trưng. Trung berjaya mendapatkan wang secukupnya untuk ke kelas bahasa Inggeris. Namun pencarian najis lembu masih diteruskan demi menampung perbelanjaan buat dirinya dan abangnya. Manakala impian anak nelayan ini akhirnya tercapai atas ihsan gurunya, kini Lag
sedang menghabiskan pelajarannya di sini sebelum berpindah ke Pulau Honhyo bersama Cikgu Tin. Dạ, chào thầy. Là con chối. Lớp 5 chúng ta hôm nay sang môn khoa học, bài môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Tao dan Nya meneruskan perjalanan ke sekolah. Meskipun jauh, mereka tetap gigih untuk menimba ilmu. Không biết sau này sẽ thế nào. Kedua-dua mereka dapat meneruskan pembelajaran. Oleh kerana masalah kewangan, Tao mendaftar ke sekolah 2 minggu lewat daripada murid yang lain. Seni warisan Kelarai Anyaman Buloh kian dilupakan. Namun di Tumpat Kelantan, masih ada insan memperjuangkan khazanah kesenian tradisional itu. Tumpat Kelantan. Inilah rutin Wan Hasmah Wan Muhammad sejak 3 dekad lalu. Dia antara perintis seni Kelarai Anyaman Buloh di sini. Hari ini dia perlu menyiapkan tempahan anyaman buloh sebagai hiasan dinding untuk pelanggannya. Tengok orang tua buat tu kat apa tu kat. Buat sepanjang-panjang lah. Buat ni. Mocik, siapa ke mocik tua ni lah. Buat buluh lagi. Sekejap kau kecil lagi. Kesenian anyaman buluh ini bukan sekadar memerlukan kreativiti, namun ketelitian hasil tangan perlu agar kehalusan anyaman lebih berkualiti. Bukan calang-calang orang yang mampu melakukannya. Ia memerlukan minat dan komitmen untuk menghasilkan anyaman buluh ini. Seminggu sekali, Hasmah dan anak buahnya masuk ke hutan mencari buluh. Hari ini dia perlu mengambil beberapa batang buluh disebabkan permintaan tempahan yang kian meningkat. Pemilihan buluh yang sesuai adalah penting untuk menjaga kualiti anyaman buluh itu. Ni. Oh ni. Ni boleh. Yang buluh tua lah. Buluh tua ni sebab dia tahan kan. Dia tahan dengan makan apa ni? Bubuk. Lepas tu dengan apa ni? Ulat. Dia naik teh kalau buluh muda. Faktor usia dan kesihatan Hasmah menyebabkan kudratnya tidak seperti dahulu. Maka anak buahnya adalah harapan untuk membantu kerja-kerja mencari buluh ini. Bagaimanapun, ketika pencarian buluh, apa yang penting adalah langkah keselamatan. Dikuatiri, haiwan berbisa mungkin boleh mengancam nyawa. Sebelum proses anyaman, Hasmah perlu memotong dan mengukur buluh yang diambil mengikut kesesuaian hiasan dinding permintaan pelanggannya. Kami difahamkan, Hasmah hanya mengambil masa sehari untuk proses memotong buluh tersebut. Hasil tangan yang memerlukan kesabaran ini menyebabkan tidak ramai generasi baharu mahu mempelajari warisan seni anyaman buluh. Susah juga. Sebab tu budak-budak tak boleh nak buat tu. Dia malah belajar kan. Susah juga. Nak boleh kau buat beloh kecil-kecil tu. Beloh. Orang panggil beloh dah. Beloh.
Malah ia mengambil masa untuk mempelajari kemahiran tersebut. Buluh tadi perlu dihiris mengikut ukuran yang dikehendaki agar kelarai anyaman sama dan seimbang. Hirisan buluh tersebut dijemur terlebih dahulu sebelum proses anyaman. Kita start ngah ni dulu dengan Meskipun seni warisan anyaman buluh kian dilupakan, namun Muhammad Nazifi Ismail antara insan yang banyak membantu mempertabatkan khazanah seni Melayu ini ke peringkat antarabangsa. Malah dia yakin produk seni anyaman ini mampu menjana ekonomi negara. Kita hok besar kita kena bersih. Tutup lah pula. Hok terbuka. Untuk lapus itu nak. Jadi bagi anak-anak kita mungkin mereka nampak benda tu agak sukar dan mereka tak nampak apa-apa kaitan jika mereka terlibat dalam bidang ni, belajar kelarai ini yang boleh memberikan pulangan ekonomi sebagai contoh. Dia juga giat dalam usaha memperkenalkan seni anyaman ini kepada generasi baharu agar suatu hari nanti ia tidak pupus. Sesuatu yang terlalu berharga lah pada saya untuk kita nak pelihara. Apabila ilmu mereka ni, mungkin satu masa mereka dah ukur dan dapat bergiat aktif lagi. Satu masa benda ni akan menjadi satu sejarah. Bukan sekadar jadikan sumber pendapatan, cintanya terhadap seni anyaman buluh ini turut disanubarikan pada hiasan rumahnya. kamu je nak ketik berapa ya? Panggil dah. Ni bunga lain ni. Oh, ni bunga lain pula. Comel kan? Comel. Sebenarnya saya sangat kagum dengan lihat rumah Makcik Asma ni sebab kalau kita lihat di ruang tamu dia ni memang masih lagi mengekalkan warisan tradisi lama iaitu dindingnya diperbuat daripada dinding buluh dan setiap motif corak dinding rumah Makcik Asma ni berlainan dan saya difahamkan buluh ini boleh bertahan lebih daripada 30 tahun dan ini memang masih lagi cantik kita lihat dia punya corak dia ni. Dekorasi rumah yang dipenuhi motif anyaman buluh itu memberi keunikan pada rumah Hasmah. Malah dia bangga dengan khazanah ini dan tidak mahu dilupakan oleh anak dan cucunya nanti. Usahanya dalam memperjuangkan warisan anyaman buluh itu bukan sahaja harus dicontohi. Namun tanggungjawab dalam memelihara seni ini perlu agar ia tidak pupus di telandik zaman.